Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin. Salawatullahi wa salamun alaihim wa alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul kiramil Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat yang ke-124 dan ayat yang ke-125. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling, yakni ingkar daripada ingatan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari akhirat dalam keadaan yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian kita berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, Mengapakah engkau menghimpunkan aku dalam keadaan yang buta?
sedangkan di dunia aku dalam keadaan yang melihat. Saya hormati pengerusi surah Al-Falah Pajam, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru yang saya muliakan, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita peluang untuk kita hadirkan hati-hati kita pada malam ini dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk kita nak mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir pada malam ini tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama dengan para salihin, para anbiya, para awliya Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sentiasa diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini. Saya minta kuliah saya sepatutnya pada minggu hadapan digantikan pada malam ini, pasal minggu depan saya ada program di Masjid Putra sama dengan Fadilatul Syekh Dr. Salah Khalifah dalam Maulid Akbar peringkat Malaysia di 14 bulan. Sepatutnya saya berkuliah di sini, jadi minta ganti, siap-siap pada malam ni. Jadi tuan-tuan nampak macam terkejut sikit lah, macam bukan kuliah ustaz malam ni ni. Jadi mai awal sikit tuan-tuan. Baru sampai pukul 6 pagi tadi daripada Kedah, selesai program bersama dengan Syekh di Kulim, terus bergerak ke sini untuk memenuhi keperluan jemputan di bahagian sini pula insya-Allah. Jadi alhamdulillah dapat sampai bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Kita nak sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Buka muka surat yang ke-157, tajuk ataupun tugas yang kedua. Perenggan yang bawah tu, tajuk baru, tugas kedua, iaitulah cara menunaikan hak persahabatan. Kita dah bincang dah pada pertemuan kita yang lalu, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah tugas yang pertama, cara memilih sahabat. Nak pilih kawan, nak pilih sahabat, nak pilih orang yang boleh membawa bersama-sama dengan kita perjuangan ataupun dakwah, yang boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kena pilih dengan teliti. Kita dah bincang dah pada pertemuan kita yang lalu. Yang pertama sekali, nak pilih sahabat ni nak kena tengok ada akal. Nak kena tengok mereka yang berakal, barulah kita pilih sebagai sahabat. Kalau tak ada akal, boleh kawannya, tak boleh jadikan sahabat. Yang kedua, kita bincang dah pada pertemuan kita yang lalu, nak pilih sahabat ni adalah orang yang baik dari sudut akhlaknya. Kita tengok perangai, akhlak, bagaimana Nabi SAW diutuskan kepada kita liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Begitulah kita memilih sahabat sebagaimana akhlak Nabi SAW. Kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Kita sambut maulid Nabi, merata tempat sambut maulid Nabi, tapi perangai tak macam Nabi, seakan-akan pun tak ada.
bagaimana mungkin untuk kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk membawa kerahmatan kepada kita sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain tidak bukan untuk memberikan rahmat. Bagaimana kita nak dapat rahmat sekiranya kita tidak mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Yang ketiga, nak pilih sahabat, nak kena tengok sahabat yang soleh, sahabat yang selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, salat berjemaah, baca Quran, tak tinggal zikrullah. Inilah sahabat-sahabat yang boleh kita jadikan sebagai peneman untuk kita sama-sama berpimpinan tangan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, janganlah bersahabat dengan orang yang tamak akan keduniaan semata-mata. Sembang dengan dia aja bab dunia, sembang je bab dunia, sembang je bab dunia, akhirat tak ada langsung. Mai ke surau pun dunia juga. Hari ni kita pergi surau, kita tengok siapa hak yang kita boleh ambil duit dia. Dunia tu tak main surau pun dunia juga. Jadi tak ada benda lain dalam kehidupannya, hanya semata-mata dunia. Jadi jangan duk kawan dengan orang macam ni, tak boleh dijadikan sebagai sahabat. Dan yang kelima, nak cari sahabat adalah mereka yang benar dari semua aspek. Percakapannya, pergaulannya, perbuatannya, tingkah lakunya, semuanya benar, as-siddiq, seperti mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita baca daripada ayat surah Taha tadi, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu siapa yang ingkar daripada ingat kepada Allah, mengikut akan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihimpunkan mereka dalam keadaan yang buta. Kalau tak mau ikut Nabi, maksudnya tak ikut apa yang Allah suruh, tak ikut apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi akan dihimpunkan kita di akhirat nanti dalam keadaan yang buta. Kita terkejut macam mana boleh jadi buta, sedangkan di dunia kita celak melihat akan keindahan alam. Tapi bila duduk di akhirat, kita dihimpunkan dalam keadaan yang buta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab kita tak ikut apa yang Nabi suruh, dan kita tak tinggalkan apa yang Nabi larang. Jadi pada malam ni kita nak tengok sikit berkaitan dengan bagaimana cara menunaikan hak persahabatan. Jadi kawan-kawan ni pun dia ada hak dia. Ramai dalam kalangan masyarakat kita hari ini yang mementingkan diri sehingga mengabaikan hak persahabatan. Yang pertama sekali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mengenali hak persahabatan. Nak kena tahu akan hak apabila kita bersahabat dengan sahabat kita. Apabila terjalin persahabatan di antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul badain taghsilu ihdahuma al-ukhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, menyebutkan perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu mencuci yang lain. Kalau satu saja tak berapa bersih tangan. Kalau kita nak basuh tangan, kena tonyoh dua-dua. Macam kita ambil uduk, kalau sebelah aja duk layok atas duk golek bawah paip tu, ayak mungkin tak pi seluruh tangan kita. Adapun tangan di sebelah kanan itu memerlukan pertolongan daripada tangan yang di sebelah kiri. Nak kena tonyoh
Tangan kiri ni nak kena tunjuk hak kanan nak kena tunjuk hak kiri, baru kena rata ayak tu sampai kepada siku. Itulah perumpamaan kata Nabi SAW, orang yang bersaudara itu umpama seperti mana kedua belah tangannya. Kalau kata satu tak ada, memang akan cacat, memang akan jadi tak stabil. Kita tengok orang tak ada sebelah tangan, dia jalan sengit, tak stabil. Allah buat tu dah cantik lah. Jadi kalau tangan sebelah tak ada tu, tak apa nak clear. Jalan tu pun sengit sikit, dia tak apa nak seimbang. Kedua-dua tangan itu saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak, kayu sugi. Yang satunya bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan apabila bersama Rasulullah SAW pada ketika itu, akan beberapa orang daripada sahabat-sahabatnya. Kemudian lalu seorang sahabatnya, Nabi SAW memberikan kepada salah seorang daripada sahabatnya akan kayu miswak, kayu sugi itu yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya. Jadi bagi kat sahabat ni hak lurus, hak bengkok tu Nabi ambil. Macam cerita orang Yahudi bawa mai kepada Nabi buah limau. Nabi makan, tak bagi pun kat sahabat. Sahabat tu tengok teliok makan limau. Ya Rasulullah, habis-habis pada makan tu, baliklah orang Yahudi ni tadi. Ya Rasulullah, kami tengok makan tadi teliok, orang tak bagi kami sikit, gamak lebih kurang tu lah. Dah terjemah bahasa kita lah. Sampai hati Rasulullah, ya Rasulullah, tak bagi kat kami sikit. Aku bukan tak mau bagi, kata Nabi SAW. Aku makan suapan yang pertama tadi, limau tadi ni masam. Jadi aku rasa tak layak, aku tak boleh bagi kat sahabat aku yang masam ni. Maka aku pun tahan, aku makan lah. Tapi kami tengok tak ada nampak muka macam masam pun. Aku nak jaga hati orang yang memberikan limau kepada aku tadi ni. Kerana kat kita boleh limau masam, tak ada hak limau hak elok sikit kat namanya bagi ni. Masam sampai muka tu teruk, tak tahu nak apa. Hak kawan mai bagi tu pun saya pun tak tahu, kata limau masam, minta maaf banyak lah, pasal bersalah pula dia. Nak kena jaga hati dia pun mai bagi kat kita tu besar rahmat lah, syukur. Kali kedua pula dia mai bagi limau yang manis. Nabi SAW mengagihkan kepada semua sahabat untuk dimakan bersama limau yang manis ni tadi. Jadi begitulah keadaannya, bagaimana kita menjaga hak sahabat ni lebih daripada diri kita sendiri. Itu dia panggil mendahulukan sahabat isar. Kita mendahulukan sahabat kita. Tak apa, makan kan, makan tak apa, saya kenyang lah, padahal lapar tak tegak ni kan. Macam sahabat kita main rumah kita kan, kita duk tunggu dia main dah, main lambat, kita pun tak makan lagi. Dia main, kita kata tak apa, makan, dia pun makan sedap, habis sampai sepuyuk. Kita pun tak ada makan lagi. Hati tu sampai tak tahu sikit yang member tu kata tak apa, makan sekali. Kita pun tak apa. Kita ni orang kata mendahulukan sahabat. Hak sahabat tu dia main jauh, tetamu pula, bagi dia makan dulu, tak apa, makan. Hak lepas tu kita pergi lah cari. Itu adab sampai hari ni. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang Arab, macam tu keadaan, meraihkan sahabat dan tetamu mereka. Pernah satu hari itu saya dijemput oleh orang Arab di tempat saya mengaji dulu lah. Pipi masuk lorong tujuh, satu talam tu kan. Kami tengah duduk atas talam, duduk pula macam tu pula. Orang nak takam siapa, kita nak terkejut. Mai dah 3 orang. Dia kata tak, foto. Takkan ni semua untuk kami? Dia dah kulu, semua untuk apa? Kita kata sakan ni cara ni. Tu kata mendahulukan sahabat. Kita orang puluh makan tak habis, buh dalam pinggan, habis dalam pinggan, dia buh lagi dalam pinggan kita. Daripada dalam talam tadi ni buh dalam pinggan, makan habis dalam pinggan, dia buh lagi.
Kata bila nak habis ni, tengok dalam pun mana macam tak kurang pun. Habis makan apa semua dah. Kami pun dah nak balik apa basuh tangan, lebih kurang minta ini nak balik apa semua. Lebihan daripada kita makan tadi ni, tuan rumah dan isi rumah, adik-adik, anak-anak dia akan makan lebihan tu. Mereka tak tempuh sikit pun ketika kita tengah menjamu selera. Ada bagaimana mereka mendahulukan sahabat, mendahulukan tetamu, menghormati tetamu yang mai ke rumah. Ni kita pulun sama naik, no? Sama naik, kira tetamu sampai-sampai tak danduk lagi kita pun nasi lah. Makan, mulut duduk tengah suap ni, makan. Jangan malu. Kita tuan rumah tu kira setengah pinggan dah habis, tetamu baru nak buh nasi. Tunggu lah kata. Lah semua suruh main lambat, saya tunggu lama tadi, duduk tunggu lapak kita pun. Bagaimana keadaan kita nak meraihkan hak tetamu dan sahabat datang ke rumah kita? Contoh, begitulah keadaan dia. Nabi SAW bagi kayu yang luruh kepada para sahabat. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku, kata sahabat. Yalah Nabi juga, bukannya orang biasa-biasa. Nabi memang dia lah lagi berhak daripada sahabat yang lain. Tapi Nabi bagi hak lurus, Nabi ambil kau. Maka sahabat kata, engkau lebih berhak ya Rasulullah. Bagaimana satu ketika Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, aku tak layak langsung nak baca Quran depan engkau ya Rasulullah, kerana Al-Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Hak yang sebenarnya itu Nabi. Tapi Nabi kata apa? Wahai Abdullah, sungguh aku sangat menyukai apabila engkau membaca akan Al-Quran ini di hadapanku. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqa Allah ta'ala aw adha'ahu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tidak ada seseorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat sahaja. Walaupun satu saat yang kita bersahabat ini, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya itu. Allah soal tuan-tuan, di akhirat nanti Allah tanya, apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah Ta'ala ataupun tidak. Ni Allah akan tanya kita, macam mana kita bersahabat, kita berkawan, adakah kita menunaikan hak sahabat kita. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ma astahabal ithnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Sopan santun, cakap pun cakap yang kita kata tidak melukai hati sahabat kita. Jadi jaga sungguh persahabatan tu, tak mau bagi dia terluka disebabkan kata-kata kita. Maka Nabi kata, tidak bersahabat dua orang yang sahabat kecuali mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka berlemah lembut di antara mereka. Jadi kita cakap-cakap yang baik. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak teladan yang terbaik. Tidak pernah sekali pun Nabi bercakap dengan keadaan yang kasar, terutamanya kepada mereka yang dalam kalangan Yahudi. Nabi cakap baik, sopan santun, lemah lembut.
sangat menghormati sahabat, sangat menghormati kawan-kawan. Ini hak yang perlu ditunaikan. Yang kedua, adab-adab bersahabat. Tadi kita tengok yang pertama tadi adalah mengenali hak persahabatan. Di antaranya Nabi kata nak kena cakap lemah lembut, nak kena tunaikan hak, berikan yang lebih baik daripada kita mementingkan diri kita. Kalau ada orang kata apa, tengah duk makan, ni selalu berlaku ketika korban kan, member tu main-main, saya teringin lah semua hidup tak pernah makan hak yang apa, rimau menangis. Kita pun bagi hak bahagian kat pokok, hak paling tak ada isinya. Ujung-ujung dia kata menangis apa, main lambat ambil ni sudah. Hak menangis tu kita boleh lagang untuk kita nak balik rumah. Kita tengok sahabat kita tu tak pernah makan, maka dahulukan hak kepada dia, bagi dia ruang untuk dia. Mungkin selepas itu Allah bagi kita rezeki lebih pada tu ni. Pernah satu hari tuan-tuan berlaku real, saya duduk tengah makan di satu kedai makan, ambil kuliah duha tu pergi singgah kedai makan. Ini bukan cerita dengan manusia. Seorang hamba Allah ni dia ambil ayam bola pinggan, mai kucing duduk kat kaki dia, duduk meow. Dia ambil ayam hak dia ambil tadi ni, dia bagi kat kucing ni, bagi kucing ni makan. Lepas tu dia ambil pula seketui lagi bola pinggan dia, mai pula sekok lagi, meow. Saya duk perhati dia punya tingkah laku dia. Dia ambil pula seketui lagi, bagi kat kucing yang kedua. Habis ayam hak dalam pinggan tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun tak apa, dah tak ada, pergi duduk makan apa. Selang beberapa minit dia duduk tengah makan tu, nasi duduk ada lebih kurang setengah pinggan lagi, duduk makan dengan telur lebih kurang dah, ayam tak ada dah. Saya pun duduk makan, duduk tengok parti. Mai seorang hamba Allah tiba-tiba mai menuju dekat dia, menuju kat dia. Saya duduk ada belakang dia, mai menuju kat dia. Assalamualaikum, apa abang sihat ke? Ni saya ada ayam sekok nak bagi, ayam golek tadi apa saya beli di tepi jalan tadi. Mereka pun pakat sedekah, saya mai bagi kat abang. Menuju dekat dia, saya dah hati duduk belakang dia, aku tak dapat kan. Ini enggak lah yang golek tu lah. Pokoknya bila fikir balik bagaimana dia mendahulukan hak binatang kucing ni tadi ni, melebihi daripada hak dia untuk dia makan. Kalau kita tunggu saya tulang aku bagi, isi pun habis, tulang bagi kat kucing tu. Macam mana kita nak dapat yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Nabi kata rahmat yang aku turunkan itu adalah untuk sekalian alam. Kita tak kongsi rahmat tu dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Malah kita sepak ya kucing kalau main duk gigit kok kaki kita nak minta makanan, tuan-tuan. Mai menuju kat dia bagi. Betul tu dia kata sepak. Mai bagi kawan tu pun kalau pi. Saya pun tanya apa? Member dia tak tahu, saya pun tak kenal. Tiba-tiba dia main bagi ayam ni. Saya kata alhamdulillah Allah rezeki. Dia kali-kali nak sikit, sekok ni banyak. Saya kata tak apa-apa, saya kejar. Jadi maksudnya dapat dia tu on the spot bila dia mendahulukan hak binatang ni tadi. Bagi makan, letak sampai kat dia tak ada, lepas tu main bagi. Dapat sekok tu bagi dua betul ya. Allah ganti sekok. Tu yang real di akhirat nanti, bahkan lebih hebat, yang bahkan Allah berikan ganjaran di akhirat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitulah yang pertama, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan
kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dirinya. Ini kita kata tadi ni, kita memerlukan satu perkara dan sahabat kita lebih memerlukan perkara tersebut. Ada satu benda, contohlah sahabat kita mai kata, "Ish, aku ni lama dah tak dapat sekian-sekian dah," contoh kan. Dan masa sama kita baru lepas beli benda tu. Jadi sahabat kita ni lebih memerlukan, kita ambil dan kita bagi dekat dia. Maka itu adalah adab-adab bersahabat. Bukan suruh bagi seluruh harta kita pergi tukar nama sahabat kita dah. Jadi maksudnya keadaan, bagaimana sahabat yang memerlukan sesuatu ni. Contohlah kita habis-habis kuliah ni, ada nasi bungkus. Kita ni lapar juga, tapi kita duk kenal kawan kita ni, dia dah lah bujang tak ada orang besar kat rumah. Makan pula nampak kadang makan, kadang tak makan. Keluar dia pun nak pergi ambil, sama-sama kita nak pergi ambil. Kita pun fikir, dia pun sama juga dia fikir, kawan ni ada bini, ada apa balik lagi, mesti ada makanan. Maka kita kena lebih mendahului sebab kita nak dapatkan pahala menunaikan hak sahabat tadi ni. Pergi kat dia, nak tak faham ni, saya kenyang tadi, makan lah kat rumah pada lapar tak tengok ni kan, tengok dia orang nak makan dia tadi. Tapi menunaikan hak sahabat itu, maka Allah berikan ganjaran lebih hebat daripada itu, bahkan lebih hebat daripada apa yang diberikan kepada sahabatnya. Dimaksud dia, sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa yang lebih daripada hajat dirinya. Sekurang-kurangnya kita bagi apa yang dihajatkan oleh sahabat kita itu melebihi daripada apa yang kita hajatkan. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Maksudnya sebelum kawan minta tolong, kita lebih mendahulukan diri kita untuk kita menolong dia. Dia tak ada nak kata lagi tolong saya, kita pergilah, tak apa main, saya buat. Kita menunaikan hak itu, adab kita bersahabat. Dan dia pun tak apa bagi. Ini sikap ni selalu terjadi dalam kalangan orang Arab. Dia saling nak, orang kata mujamalah. Kalau kata dalam, ketika kami duduk mengaji dulu ni, dia mujamalah, dia orang kata apa, meraihkan sahabat dia. Kalau dalam bab duduk atas kursi ni, tuan Allah, kira kursi tu boleh ambil, minta orang lain senang duduk ada bawah, sampai tak boleh duduk atas kursi. Anta afdal minni. Kali kursi tu duduk tangguh, duduk lawan tolak siapa nak duduk dulu, siapa nak kursi tinggal satu ya. Duduk lawan tolak siapa nak duduk. Dan kali main orang Malaysia tak faham apa, antara orang Arab ni dia duduk raih lah, main orang Malaysia tu dia duduk orang luar kan. Hak orang Arab duduk ni duduk siapa nak duduk, semua bukan tengok dia. Tak faham bahasa semua. Kita duduk nak raih hak sahabat ni nak raih hak sahabat ni. Dia kata payah cerita ada bukan tu, main aku duduk nak. Berlaku tanah ni ketika duduk di universiti. Meraihkan di antara sahabat. Macam dalam bab buku, pinjam buku ada satu lah, pergi maktabah nak pinjam buku, pergi perpustakaan. Dia punya raih sahabat, dia kata betul-betul ambil, baca dulu. Aku kira nanti aku baca dekat-dekat online tak apa. Ambil baca. Yang sahabat dia pula tak faham baca. Akhirnya buku tu siapa yang tak baca? Masing-masing saling nak meraihkan. Arab dia cukup menghayati bab ni, meraihkan sahabat, ada adab dalam bab nak tolong. Tu sahabat tengah susah, pancit tayar, dia berhenti, tak tolong ni, berhenti tu ambil sepanuh buka apa, kawan tu tak ada abang, kata aku tu tak ada tayar tadi. Punya nak tolong sahabat ni kan. Dah kena 2 kali pula tukar, balik tu tukar dah tadi ni tayar spare. Buat tak abang, dah tanya dulu. Sampai tahu tu lah nak abang kata mendahului daripada kawan minta tolong. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabat ni sangat penting tuan.
Ini dalam bab membuka aib kawan-kawan kita. Selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dia geram sikit, tak puas hati sikit lagi. Dapok bertemu dapok. Isya nak tahu waktu kawan kita seorang tu lotok. Oh pula. Sebelum tu kawan dia kira bagai isi dengan kuku. Tak boleh orang lain kata apa sikit, dia akan bela sahabat dia. Ada masalah sikit lah, dia mula buka cerita buruk kawan dia ni. Ni sama juga di antara suami dan isteri, adik-beradik, mak dan ayah. Sangat nak kena menjaga akan rahsia apa yang di antara kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Nak kena jaga sungguh, pasal dia akan jatuh kepada membuka aib kawan-kawan kita. Ini perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Jangan sesekali kita membuka aib, kerana aib kita akan dibuka lebih daripada tu ini. Ini nak kena jaga rahsia sahabat kita. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Duk tengah sembang. Kawan ni kata kat kawan ni, dia bawa pula cerita tu pergi kat kawan ni, cerita pasal kawan ni bawa pula. Dia jadi dosa berantai. Ini adab-adab dalam kita bersahabat juga. Jangan kita membawa akan cerita yang buruk berkaitan dengan seorang sahabat ni kepada orang lain pula, dan dibawa pada orang lain pula asal daripada satu perbincangan yang kecil saja. Jadi perkara itu adalah perkara yang sangat dicela sekiranya kita membawa akan cerita yang memburukkan akan sahabatnya. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Tadi kita cerita tentang aib tadi kan. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Kalau hak baik boleh sampai, tuan-tuan. Hak baik kita boleh sampai. Cerita lah tadi dekat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dekat surau tadi, tak ada orang lah, setiap kali main surau dia lah duk bersih tangga surau. Cerita kebaikan supaya mudah-mudahan orang lain boleh ambil iktibar dan jadikan sebagai panduan. Boleh pakat-pakat bersih juga. Kira kalau main waktu pagi je, mestilah sahabat kita seorang ni, dia akan basuh tandas, dia akan main basuh tempat wuduk, dia akan tonyoh habis lantai-lantai hak ada lumut-lumut ni. Ada orang jenis tu ada kan? Saya pernah satu ketika tu jadi imam tarawih, duduk di masjid bagi bilik. Duk heran, setiap pagi pukul 4:30 aja bunyi ayat pray. Bunyi orang tonyoh lantai semen. Saya kata, ish, masjid ni keras semua. Kita kan? Bunyi lagu tu dia keras semua. Pukul 4:30 tuan cari menetap apa main tu. Tonyoh lantai, tonyoh kolah, tonyoh. Sekali tu saya pun menguatkan dia bangun, nak pergi tengok. Kalau hak jenis tak ada tangan, tak ada kepala, aku lari. Tu tahu masa tu mereka imam tarawih. Takut juga sikit-sikit kan. Jadi turun daripada tingkat atas masjid tu turun. Ada seorang hamba Allah ni, dia memang tiap pukul 4:30 dia ni naik basikal. Kalau orang Kedah panggil gerek tua, basikal lama. Dia akan main pukul 4:30 pagi. Dia akan posir. Lepas tu semayang subuh, dia pergi semayang masjid lain. Pasal saya lepas subuh dia akan buat kat masjid tu pula. Lagu tu saya pun turun pergi. Saya pun pergi. Kalau tak menyut, aku lari. Kalau dia tak jawab, tak menyut, tak faham lah menyut apa dia, tak dah bahasa Ustaz guna menyut. Kalau tak jawab, aku lari. Masa tu dia jawab, Waalaikumsalam. Kata lah, pakcik ke tiap pagi saya duduk dengar perlu. Tak ada Ustaz, saya tak ada kerja nak buat Ustaz. Ni lah mampu nak tolong masjid. Harap mudah-mudahan Allah kira pahala. Tiap pagi tu kan, pukul 4:30 lah dia basuh kolah. Bukannya biasa-biasa buang banyak kolah, basuh buh balik, tonyoh kolah. Kira sampai tok siap tak ada kerja.
Kan mai masjid yang bersih, mai masjid yang bersih. Saya kata seronok jadi tok siap masjid ni. Enam boleh kat dia. Hak kawan tu tak boleh enam. Tok siap tak ada. Duduk sapu tek cicak. Pasal tek cicak tak buang ke 4:30 pagi, dia buang lepas subuh. Jadi dia duduk lepas subuh sapu tek cicak. Maka keadaan itu diceritakan kepada orang lain supaya orang lain boleh ambil akibat daripada perkara yang baik ni. Rupanya pakcik ni tadi bukan daripada karya tu pun. Dia memang jenis pusing pergi bersih masjid. Allah. Akhir sekali tuan-tuan, ni cerita tentang kebaikan orang. Ni saya pun nak bawa cerita, dia memang terkesan cukup. Meninggal, saya waktu tu duduk di Jordan, masa duduk ketika jadi imam tu sebelum pergi Jordan ni. Orang call saya, Ustaz, ingat tak pakcik pagi-pagi tu selalu Ustaz duk cerita tu kata, ingat, meninggal dah Ustaz. Dia meninggal Ustaz. Sumpah gaya tok guru ramai-ramai jenazah dah. Ramai Ustaz, berkotok. Mai sembahyang jenazah, rupa dia sebatang kara, tak ada adik-adik dah. Bini tak ada, anak tak ada, penduduk dekat rumah yang usang. Dia meninggal ni, Allah angkat darjat dia ni sampai ramai sembahyang jenazah ni berlimpah sikit. Pasal orang tahu tentang kebaikan dia ni. Nampak? Bila kita meninggal dengan kita melakukan kebaikan, maka orang akan kenal. Sampai ke hari ni orang akan sebut, Tok Siap kata kalau pakcik tu ada lagi senang macam aku. Meninggal dah pakcik tu, aku nak kena buat ni masuk sekolah semua. Tok Siap dah pun tak nak pola dah. Dia kata kalau ada pakcik tu senang macam no. Orang ingat kebaikannya, maka diangkat martabat dia sehinggalah ketika mana nak dimakamkan, nak disemadikan dia di dalam liang, satu bauan yang wangi keluar daripada liang yang dikorek untuk tanam dia, untuk semadikan pakcik ni tadi. Maka ketika itu ada seorang tok guru meninggal. Tok guru tu pun dia mai, tiba-tiba dia kebetulan lalu di kawasan tu, dia singgah, dia tengok apa ramai sangat ni. Kira orang kata, tok guru pun mai sembahyang jenazah dia. Allah hadirkan dia bersama-sama dan dia kata apa? Inilah tanda kebaikan yang dikira di dunia lagi akan dibawa sampai kepada akhirat. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak kena banyak bawa cerita baik tentang sahabat-sahabat kita. Nak kena bawa cerita-cerita yang menaikkan semangat kita supaya kita boleh sama-sama buat benda-benda baik. Jangan kita saling menunding jari pula. Dia tu buat kerja surau tu, nak orang angkat nama dia supaya jadi JK. Allahu Akbar. Nampak kita punya suuzon kita tu, punya bersangka buruk kita tu sampai tahap tu. Bukti dia tadi yang saya cerita tadi ni sampai ke sud, dia tak ada JK pun. Tok Siap pun tak dekat nama dah, pasal dia bukan karya situ. Tapi tiap pagi dia akan buat penyucian jiwa pula dah, cuci kolah masjid, tempat wudu apa semua. Bukan itu sebab dia untuk dapatkan nama dan sebagainya, tapi sebab kita nak dapatkan redha Allah dalam kita menyucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita nak buat asal nak tolong untuk bersihkan surau kita pakat-pakat buat. Ada surau di bilik kita dah cantik lagu ni dah bulan, takkan nak biar bersawang. Ni tak apa, okey lagi baru siap. Nanti dah ada bersawang semua pakat tengok lo banyak labah-labah surau kita. No? Ada jenis-jenis suka biar sawang penuh, buat habis dekat 300,000 sawang penuh, buat malu kat orang. Pakai ambil tonyoh seorang sikit sawang, balik buku 16 sikit balik rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, inilah perkara yang kita nak kena tunjukkan contoh supaya boleh dijadikan sebagai teladan dan panduan dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Ini pun satu perangai yang kita susah nak buat. Bila member cakap, kita nak potong. Bila member cakap, sahabat kita cakap, dengar dulu dia nak cakap apa, sekali baru kita respon. Selagi mana tidak diminta untuk merespon, maka jangan respon. Ini adab.
bagaimana seorang baba di petani tu kan, ketika kami menziarahi beliau, kami tanya anak murid dia, bapa ni macam mana kalau dia cakap, oh bapa kalau ngecek kita tak boleh ngecek sepatah. Oh dia kata kan, oh petani cakap memang aku tu lah, tak boleh ngecek sepatah, kita tak dengar ngecek siapa habis pasal apa habis, bapa tanya oh kita ngecek. Oh gitu. Kalau cakap juga, kalau ngecek bapa bangun tu big keluar. Oh itu maksudnya ada. Dengar kawan kita main punya semangat cerita ni, kita potong tengah-tengah jalan, lebih kurang aku boleh macam tu. Allah putus itu semangat dah. Nak cerita ni punya semangat, nak cerita tadi kat ujung simpang tu depa accident tadi, aku minggu lepas accident aku tu. Oh tak ada nak cerita, kawan tu jadi telai nyok balik aku tu kan. Dengar dulu dia cerita semangat tu, kita pun lepas tu kereta tu jadi lagu mana? Tunggu dia habis cerita tu baru kita sambung. Adab dalam kita mendengar sesuatu cerita daripada sahabat kita itu adalah akan membuatkan sahabat kita tenang, akan membuatkan dia rasa dihargai. Itu adab dia. Jangan kita potong tengah jalan. Ada jenis panggil suka potong tengah jalan, cakap je potong, cakap je potong, cakap je potong. Sampai kawan tu tak faham cakap, payah sangat. Hak aku cakap semua hantar, hak aku tahu semua hantar. Lah kalian cakap dia kata doa saja kita nak kacau dia cakap. Ini adab dia. Mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika mana ia bercakap. Yang ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Ini pun suka juga ni, berbantah, melawan. Bantah cakap sahabat, bantah cakap orang yang lebih alim ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya kita kata dalam bab adab kita dengan orang yang lebih tua, contoh suka bantah. Sebab orang tua kata jangan bantah cakap orang tua. Lagu tu lah. Jadi maksudnya dengar dulu, yang mana baik ambil, tak baik tak apa. Kita jadikan sebagai sempadan. Memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Ini pun selalu berlaku dalam kalangan anak-anak kita juga di sekolah-sekolah. Contohnya zaman kita duduk sekolah dulu pun panggil nama dengan nama yang tidak disukai, panggillah dengan nama yang disukainya. Panggil nama Mak Paip, pasal dia duduk aja pergi kat Paip, macam-macam gelaran duk bagi kan. Mak Lena, pasal dia aja Lena, kawan tu tak suka. Jadi setiap perkara yang tidak disukai sahabat kita tu, maka setiap daripada tu akan berlakunya dosa. Jadi kita tak nak ikan hak dia. Hak dia tak suka, kita jangan panggil dia. Kecuali kalau dia kata, panggil lah saya dengan nama Mak Lena, saya suka Lena. Tak apa, dia suka, kita pun panggil dia. Mak Lena. Macam kami masa sekolah tu, ada seorang nama ni, kami panggil dia Renyih. Mak Renyih. Oh Renyih, tahu Renyih. Senyum, marah pun senyum, tak marah pun senyum pun senyum. Tak pernah tengok dia marah, senyum. Cikgu kata hang ni sekerja sekolah tak buat perempuan marah. Cikgu sampai tak hati nak marah macam mana lah. Tak buat ajar sekolah pun senyum. Kena kata senyum. Tak tahu nak buat macam mana. Kami panggil kat dia Renyih, Mak Renyih, ajar senyum. Ni tak tahu besar jadi macam mana. Disenangi orang, senyum. Orang tenang semua duduk kat dia, senyum. Tak kata apa-apa, senyum. Kadang melambangkan sifat. Kalau dia suka tak apa. Kalau sahabat kita tak suka, maka jangan sesekali kita memanggil dengan perkara yang tidak disukainya. Yang ke-10, banyak kita nak memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Ini kita puji dia. Contoh kata rajin, kata Isha, rajin sungguh lah, tiap pagi duk tengok sapu sampah depan kelas, ya Allah, kita puji dia. Esok buat ni, sapu ni, lusa sapu ni, uish rajinnya, tiap hari sapu. Dia tak nak buat, kau nak dah ribu nama aku tiap pagi kena sapu. Oh tugas dia.
kena sapu lepas depan kelas tiap pagi ada nama. Buat macam mana? Kena sapu. Oh Allah, rajin lah. Kalau tak ada nama kosong mesti rajin. Kita puji dia dengan apa yang dilakukan akan kebaikan tersebut. Terima kasih kepada sahabat atas segala kebaikan yang banyak. Terima kasih para sahabat ni di antara adab. Kita jumpa, terima kasih. Sampai member pun tak tahu dah terima kasih sebab apa. Duk tak duk terima kasih, duk tak duk terima kasih. Dah ustaz kata adab kena terima kasih. Ya, terima kasih sebab apa? Dah puan-puan, terima kasih kerana sudi bersahabat dengan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih akan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat kita. Mencegah orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Ini pun perkara yang dituntut. Tengok member nak kata kat kawan kita, dia kata jangan lah. Hang kata kat dia macam kata kat aku. Memang tu kan. Kita maksudnya kita better sahabat kita ni melebihi ataupun sama macam mana kita pertahankan diri kita. Dia tak bagi orang ni kata kat dia sebab apa? Ia akan menimbulkan dosa yang besar. Sehingga akan mengutuk ataupun kita kata mengumpat sampai menimbulkan dosa yang besar. Di sebab tu kita nak kena berhati-hati dalam kita orang kata apa, mendengar akan umpatan ataupun kata-kata ni. Kita kena cut tu. Tak boleh, jangan kata kat dia. Mungkin dia silap, mungkin dia salah. Kita pergi tanya dia elok contoh kan. Memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati akan sahabatnya. Tadi kita cakap dengan sahabat kita, nak tegur, nak orang kata apa, nak bagi pengajaran, nak suruh dia jadi baik dengan keadaan yang lemah lembut. Bagaimana sahabat ditegur oleh baginda Nabi SAW dengan keadaan yang cukup lembut, sehingga kan tak perasan pun yang Nabi tegur, tapi sahabat terasa lah. Contoh dalam bab minum arak, ketika awal-awal pengharaman arak, ada di dalam kalangan sahabat yang duk minum lagi, tapi Rasulullah tak pergi terus kata, tahu tak kata haram ni, hukum dah turun dah, kata ada. Tapi Rasulullah kata alangkah baiknya sekiranya kita menggantikan air arak ni dengan air Zam-Zam. Nampak? Bahkan lebih baik daripada apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Adik tak abang pun kata jangan minum. Tapi uslub yang digunakan begitu lemah lembut. Kalau kita nak tegur kawan kita tak pakai tudung contohnya, kalau nampak pakai tudung segok lah. Jadi kalau ada syaddah kat situ tu memang segok sungguh. Gedah kalau kata dia berhenti segok lah, maksudnya segok sungguh lah. Ini nak amak kat kawan kita kata kalau pakai tudung lah, ya Allah, orang lain kalau habis segok semua. Esok dia main pakai tudung terus confirm. Bukan kita nak abang dah ni kata hang ni hantar tak neraka tempat hang tu, dia biar abang lagu tu terus. Setiap helaian ustaz cerita, bukan aku cerita. Iyalah ustaz cerita pun jangan biar abang lagu tu kat dah. Pakai tak pakai sampai bila-bila dah tudung tu. Abang dia kata ni kalau pakai tudung, Allah segok, mesti mak yang suka kan kalau pakai tudung. Kita puji dia dalam keadaan yang lemah lembut untuk mengubah sahabat kita daripada melakukan akan kesilapan, memaafkan dari kesilapan dan kesalahan sahabatnya. Maka janganlah ia mencelanya. Kita banyak memaafkan sahabat kita, banyak kita memaafkan, banyak kita memberikan kemaafan. Jangan kita duk kata kat dia apa. Itu di antara adab-adab. Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Banyak mendoakan sahabat kita. Sebab tu bila dalam doa kita ni, kita kena banyak bubuh doa untuk sahabat kita, untuk orang yang rapat dengan kita. Ini adab-adab dia. Kita doa tentang kebaikan, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah mati. Mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah kematian sahabatnya. Ini kita rapat dengan keluarga. Ini yang kata sahabat ni bukan sekadar kawan biasa, tapi bila bersahabat ni sampai ke keluarga kita kenal, isteri dia kita kenal, anak-anak dia kita kenal. Bila dia meninggal dah pun kita nak pergi rumah isteri dia ni, nak pergi bagi lagi apa bantuan, nak pergi bagi lagi bantulah. Orang kata anak-anak dia nak sekolah apa semua. Anak-anak tinggal kecil lagi. Kawan saya seorang sahabat
lama, sahabat baik daripada sekolah menengah tuan-tuan, meninggal. Dia ni apa ni orang panggil apa, mekanik kereta, meninggal ketika duduk tengah masuk bawah kereta tu jatuh macam mana tak daripada jet tu, hempat dah. Allahu Akbar. Anak halus ni, umur sama, lebih kurang muda ni, anak kecil-kecil. Allah, meninggal. Kira kalau dekat bengkel tu ada orang sempat selamat, tapi sebab dia kena pukul 11, orang jumpa pukul 4 petang, meninggal. Sampai hari ni kami duduk bagi bantuan kat anak dari sekolah, kadang bantuan bagi sekolah. Kita mendahulukan keluarga dia sama macam kita mendahulukan sahabat kita, walaupun dia telah tak ada, meninggal dunia. Kita bantu dengan apa yang kita ada, supaya dengan keadaan begitu kita boleh menceriakan keluarga sahabat kita tu. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan yang tanggungjawab, bahkan hendaklah ia meringankan diri darinya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Ini sasa kata kawan tu baik, satu pejabat, semua hak berkaitan dengan hak berat kerja je bagi ke dia, tak bagi ke dia, dia memang akan buat kan. Kawan tu sampai tension, sampai gila lah, sampai gila. Kawan tu seorang gila, masuk buat gila 2 minggu. Sebab semua orang pakat dia terlalu baik sangat, baik kerja semua dia boleh buat. Orang pakat pergi tolak pergi kat dia kerja dan dia buat. Bila ada masalah apa, semua orang tumpu kat dia pasal dia buat. Allah, sampai gila. Kata sampai tu. Jangan, ini adab kita bersahabat. Jangan kita memberatkan dia dengan tanggungjawab, sedangkan tanggungjawab itu diberikan kepada kita. Nak minta tolong tak ada masalah, tapi sampai pada-pada lah kan, kata hang boleh tolong ni, tak apa-apa, ambil semua lah, buat semua. Saya nak kena buat benda ni, padahal pergi kantin makan kucing. Kita bagi semua tanggungjawab, tak boleh. Itu adab dia. Menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Ada kita cerita suka duka dengan sahabat kita ni, itu baru betul kita menunaikan hak sahabat dan adab-adab kita bersahabat. Menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud dalam hati dengan apa yang nampak di luar, maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Jadi kita cerita tentang hub, tentang Nabi sebut satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi la yu'minu Allahumma salli ala Muhammad. Tidak akan sempurna iman seseorang itu, la yu'minu ahadukum hatta akhuna ahabba ilaihi. Jadi sehinggalah kita mencintai kawan kita ni melebihi daripada cinta kepada diri kita sendiri. Tak sempurna iman. Jadi maksudnya kita cinta pada sahabat kita ni sayang, bukan cinta maksud apa kita kata bercinta macam orang dah. Hub, kita berkasih sayang di antara kita dengan sahabat kita tu kerana Allah. Kerana itulah di antara 7 golongan yang Nabi kata akan diberikan naungan di akhirat nanti. Tidak ada naungan yang paling hebat melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang membina hubungan silaturahim, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara hak dan adab-adab kita, berkongsi suka duka. Kita suka, kita sayang pada sahabat kita ni melebihi daripada kita sayang pada diri kita sendiri. Itu yang dalam bab isar tadi, kita mengutamakan sahabat kita kan, dalam apa pun, dalam apa kita kata bab makan ke, bab barang ke, apakah kita utamakan sahabat kita. Menyamakan antara memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Kita mendahulukan salam, bukan kita tunggu dia bagi salam. Kata hang lama tak jumpa aku sampai lupa nak bagi salam. Kita bagi salam kepada dia, Assalamualaikum, kita pun, dia pun jawab Waalaikumsalam. Itulah di antara adab dalam kita bersahabat. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia dapat berbuat demikian, sekiranya ia tidak dapat berbuat demikian. Maksudnya kalau tak ada tempat sangat, dia bangun, beri keutamaan kepada sahabat dia. Duduk, sila.
bagi keutamaan. Sahabat duduk. Ni sahabat saya ni, kita duduk tepuk bau dia kan. Sahabat saya ni, duduk, tak apa. Saya tak duduk, tak apa. Kan? Duduk lama sikit. Saya tak duduk, tak apa. Duduk ulang apa? Nak duduk apa? Nak duduk. Kan? Lama sikit dah lama dah. Saya tak duduk, tak apa. Saya bagi sahabat duduk ulang lagi. Macam nak duduk je cara tu. Kali ketiga ulang juga, saya tak duduk, tak apa. Kawan tu bangun, angkat kursi, nahan duduk lah. Kan? Dah nak bagi duduk, dia apa ya? Jadi dia ulang, saya tak duduk, tak apa. Saya memang main majlis ni, saya nak berdiri lah. Dia cerita lah, memang main majlis nak berdiri, padahal dah utamakan elok lah. Dia duduk pergi cerita lagu tu pula. Maka inilah di antara adab. Hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar daripada rumahnya. Ini kalau kita sahabat kita main rumah kita, adab dia hantar pergi sampai pintu rumah. Kalau kemah lagi pergi sampai pintu pagar, sampai hilang daripada kita punya pandangan mata kita. Itu adab ketika kita bersahabat. Sehingga kan guru saya sebut ketika mana mengaji bab ni dia kata, sampai kita dah tak nampak dah kereta dia, padahal dia pun tak nampak kita dah, dia dah pergi dah. Sampai kita hilang pandangan, kita tak nampak dah kereta dia, baru kita masuk. Sampai begitu keadaan dia. Maksudnya kita meraihkan hak ataupun adab kita bersahabat. Ni member kata ni, aku nak balik dulu ni, tak apa balik, buka pintu sendiri. Nak balik dah ni, dah balik. Duk apa lama-lama. Loh, kawan tu dia nak main tak? Dia tak main dah kan? Pakai tak main dah rumah kita. Orang tak mau terima tetamu pun. Ni kita pergi tolong buka pintu, buka pintu pagar. Main lagi, nanti senang-senang lah duduk ni, singgah lah main. Ada Takat kopi, biskut tu ada. Kalau tak ada, bawa main. Melawak dengan kawan. Jadi dia pergi tu keluar daripada rumah kita tu, sampai kita tak nampak kita dah, baru kita masuk ke dalam. Itu keadaan dalam kita meraihkan sahabat. Hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehinggalah ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Tak boleh. Ini kita sebut tadi tentang potong cakap sahabat kita. Jangan kita suka mencelah. Ringkasnya, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah ataupun bercakap. Bermuamalah ni dalam kita katakan bercakap ke ataupun melakukan sesuatu di antara dia dengan sahabat dia, ataupun bergaul dengan sahabatnya seperti cara ia suka orang lain bermuamalah dengannya. Jadi maksudnya kita kawan dengan sahabat kita ni seperti mana kita suka orang lain berkawan dengan kita. Kalau kita tak suka benda tu, jangan kita buat kepada sahabat kita macam tu. Itulah keadaan dia. Konklusi dia lah. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir-anasir, tanda-tanda munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi maksudnya berlakon, berkawan tu bukan ikhlas pun. Berlakon pasal nak ambil satu benda ataupun kelebihan yang ada sebab tertentu. Kita bersahabat tu ada benda, habis dah tak ada kat dia tu, buang terus ya. Tak guna dah ni. Aku kawan itu pun pasal nak dapat projek ya. Contoh. Ada sebab, ada kepentingan yang tersendiri, maka ia akan menjadi kebinasaan dunia dan akhirat. Maka Allah sendiri pun tak suka dengan keadaan yang berlaku begitu. Kita bersahabat dengan kawan kita ni ada sebab, pasal dia JK masjid senang nak dapat barang-barang keperluan bekas ke apa. Jadi surau baik-baik biarlah, bukan yang baik betul-betul pun kan. Buat sembang apa semua, nanti tanya apa ada perah ada bihun boleh ambil. Ada sebab. Jadi tidak ada, ni kita kata orang yang munafik, orang yang tidak ikhlas dalam menjalinkan perhubungan persahabatan. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan ia sebagai sahabat karib padanya. Sekadar itu dulu. Yang kita bincang pada malam ini adalah hak adab-adab bersahabat. Nanti kita akan sentuh pula kelompok yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenali, bukan sahabat karib, maksudnya kawan. Orang yang kita kenal, kita main surau ni kena kenal lagu tu dia duduk di belah-belah lorong sekian-sekian, kita pun tak tahu rumah secara tepat, kita kena ikut surau je. Ada juga hak-hak orang-orang yang sebegitu.
Jadi insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang sambungan pada 161, kelompok yang ketiga, ada adab dengan orang yang kita kenali. Wallahu a'lam. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada, faham semua dah. Alhamdulillah. Seronok tu kalau faham tu. Dia mudah mengajar ni. Saya masuk tu semua faham. Maka bila faham nak kena balik praktis nah. Jangan sesekali kita buat perkara yang tidak baik ataupun melukakan hati sahabat kita, kerana ia akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga sungguh persahabatan tu supaya apa? Supaya di akhirat nanti pakat-pakat saling bantu-membantu untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara, saya mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.